A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, amma ba'du. InsyaAllah malam ni kita masuk surah baru, surah An-Nahl. Surah An-Nahl adalah surah Makkiyah, iaitu diturunkan sebelum hijrah Nabi SAW ke Al-Madinah Al-Munawwarah. Dan ada sebahagian pendapat semua surah ini adalah Makkiyah kecuali 3 ayat terakhir adalah Madaniyah. Tapi tidak ada dalil. Ini pendapat yang paling kuat, keseluruhan surah An-Nahl ialah surah Makkiyah. Kau banyak lagi. Pengajaran surah Hud ada berapa ayat? Ataupun nanti kita bagi kemudian Okey, surah ni ada 128 ayat. Dan dinamakan An-Nahl kerana An-Nahl satu-satunya perkataan Nahl yang disebut dalam Al-Quran ialah dalam surah An-Nahl dalam ayat 68. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa auha rabbuka ilan nahli an ittakhizi minal jibali buyuta wa minasy syajari wa mimma ya'rishun. Yang maksudnya, dan Tuhanmu memberi ilham kepada An-Nahl bermakna lebah. Tuhanmu memberi ilham kepada lebah, hendaklah engkau membuat sarangmu di gunung ganau dan di pokok-pokok kayu dan juga di bangunan-bangunan yang didirikan oleh manusia. Jadi satu-satunya perkataan Nahl yang disebut dalam Al-Quran, bahkan disebut dalam surah An-Nahl sekali, ayat 68, maka kata ulama surah ini dinamakan surah An-Nahl. Juga disebabkan kehebatan dan kekuasaan Allah dalam mencipta lebah. Yang daripada lebah itu keluarlah madu yang harganya sangat mahal. Dan kerana madu itulah beberapa ustaz menjadi kaya. Daripada surah An-Nahl. Okey, ada antara intipati surah ini. Antara intipati surah ini, pertama, menegakkan dalil-dalil ke atas keesaan Allah Ta'ala.
dan ketetapan bahawa hari kiamat pasti akan berlaku. Yang kedua, membuktikan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan apa yang dibawa oleh baginda. Yang ketiga, hujah-hujah yang jelas, hujah-hujah yang jelas dalam menolak tuduhan-tuduhan dan kekeliruan yang ditimbulkan oleh orang-orang musyrikin. Yang ketiga, yang keempat, menjelaskan nikmat-nikmat Allah kepada makhluknya yang begitu banyak, bahkan tidak terhitung. Ini antara 4 intipati yang penting yang terkandung dalam surah An-Nahl. Jadi dalam surah ini banyak juga disebut nikmat-nikmat yang Allah beri kepada makhluknya. Sebab itu ada sebahagian pendapat mengatakan surah ini selain daripada surah nama An-Nahl, juga dinamakan surah An-Ni'am. An-Ni'am iaitu nikmat-nikmat. Sebab dalam surah ini banyak Allah sebut nikmat-nikmatnya kepada hamba-Nya. Okey, kita tengok ayat pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ata. Ata telah datang. Dalam surah Al-Ghashiyah, hal ataka hadithul Ghashiyah, tidakkah telah datang kepada engkau hadis cerita tentang Al-Ghashiyah, iaitu kiamat. Jadi telah datang amrullah. Amrullah di sini pendapat jumhur mufassirin ialah azab Allah ataupun hari kiamat. Telah datang azab Allah ataupun hari kiamat. Okey. Azab Allah ataupun hari kiamat, ketika ayat ni turun, ini ketika Nabi berada di Mekah. Jadi ketika Nabi berada di Mekah, adakah hari kiamat telah berlaku? Tidak. Adakah azab Allah telah turun? Tidak. Tapi kenapa Allah guna perkataan ata? Ata, kalau kita belajar bahasa Arab, ini fi'il apa ni ata? Fi'il madhi ke, mudhari' ke, amar? Tiga aja, tidak madhi, mudhari'. Tidak mudhari', amar. Madhi ke apa? Madhi. Betul, fi'il madhi. Sebab tu saya terjemah telah datang.
Jadi telah datang hari kiamat, sedangkan hari kiamat belum berlaku. Bahkan daripada ayat ni turun sehingga sekarang dah berapa lama? 1400 tahun yang lebih. Tapi belum berlaku kiamat. Azab Allah pun belum berlaku. Jadi soalannya, kenapa Allah guna perkataan ata'a? Yalah, kenapa guna fi'il madhi sedangkan benda tu belum berlaku? Kalau saya kata saya akan pergi haji, saya akan pergi haji. Kalau saya kata saya telah pergi haji, padahal belum, orang kata apa? Sama ada menipu ataupun ayat tu salah. Tapi bila Allah berkata telah datang hari kiamat, okey, pendapat ulama ahli tafsir mengatakan bila Allah menggunakan fi'il madhi yang menunjukkan telah berlaku kepada perkara yang belum berlaku, pertama Allah nak bagi tahu benda tu pasti dan wajib berlaku. Jadi bila Allah nak bagi tahu benda tu pasti berlaku, jangan ragu-ragu, Allah guna fi'il madhi seolah benda tu telah berlaku. Kalau benar telah berlaku, kita ragu-ragu tak? Tak ragu-ragu. Jadi Allah nak bagi tahu azab Allah atau hari kiamat pasti berlaku, wajib berlaku. Jangan ragu-ragu. Maka Allah nak menjadikan kita tidak ragu, Allah gunakan fa'al madhi seolah telah berlaku. Sebelum turun ayat ni, turun ayat surah Al-Qamar, ayat pertama. Ayat tu pendek je. Surah Al-Qamar ayat 1. Okey, iqtarabatis sa'ah. Telah dekat as-sa'ah kiamat. As-sa'ah kiamat. Wansyaqqal qamar, dan telah terbelah bulan. Okey, iqtarabat, telah dekat kiamat, betul? Dekat kan? Allah tak kata telah berlaku dekat. Tetapi wansyaqqal qamar, dan telah terbelah bulan. Betul ke salah? Bulan dah terbelah ke ataupun belum? Dah ke belum? Jadi dah ke belum? Dah. Jadi bila orang musyrikin minta salah satu bukti menunjukkan kebenaran Rasulullah dan kebesaran Allah, maka Nabi minta pada Allah dan Allah tunjukkan bulan tu terbelah. Jadi orang-orang musyrikin Mekah nampak dengan mata. Tapi apa berlaku? Wa in yarau, dan sekiranya mereka melihat ayatan, apa-apa saja bukti kebesaran Allah, yu'ridu, mereka akan berpaling. Mereka tak terima. Walaupun pada awalnya mereka mengaku akan beriman bila ada bukti. Tapi bila mereka melihat bukti kebesaran Allah, yu'ridu, mereka berpaling. Yang apa ni? Orang musyrikin Mekah nampak. Jadi dia kata apa? Kami ni sebenarnya disihir oleh Allah, oleh Nabi Muhammad. Jadi kami nampak macam belah tu bulan terbelah. Bukan yang sebenar pun, sebab kami telah disihir. Kemudian ditanya kepada orang di luar Mekah. Kalau kamu disihir tak apalah, tanya orang di luar Mekah. Bila orang datang daripada luar, musafir ke Mekah, ditanya pada mereka, kamu nampak tak bulan tu terbelah? Ya, kami nampak. Maka itu adalah hujah ke atas orang musyrikin. Kamu kata kamu disihir. Habis yang di luar sana adakah disihir juga? Mereka jawab, wa yaqulu sihrun mustamir. Ya. Sihir bukan kena pada kami je, kena kepada semua sekali dan berterusan. Sihrun mustamir. Ini nak begitu apa ni? Manusia bila dah hati tertutup, bagilah hujah macam mana pun, 1000 bukti dia akan tolak. Jadi jangan layan. Okey, ini ayat pertama.
Bila Nabi selalu memberi amaran kepada orang musyrikin, satu tentang azab di dunia, contoh seperti mereka kalah dalam peperangan Badar, dan juga Nabi selalu mengingatkan mereka tentang azab di akhirat. Maka orang musyrikin pun tengok-tengok tak ada pun, maka mereka berkata pada Muhammad, mana yang kamu beri amaran pada kami akan turun azab? Tak ada pun. Turun ayat ni, surah Al-Qamar ayat 1. Nabi kata apa? Telah dekat berlaku kiamat. Jadi orang musyrikin kata, okey, sekarang Muhammad kata dah dekat, jangan buat apa-apa, kita tunggu. Betul tak dekat? Tengok-tengok tak berlaku juga. Kiamat tak berlaku, yang berlaku bulan terbelah. Maka dia kata Muhammad berbohong. Maka turun ayat pula daripada surah Al-Anbiya ayat pertama. Surah Al-Anbiya ayat pertama. Allah kata apa? Iqtaraba lin-nasi hisabuhum. Telah dekat kepada manusia hisabuhum. Apa hisab? Perhitungan, pembicaraan dah dekat dah bagi manusia. Tapi keadaan manusia, realiti manusia beda. Wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Mereka tetap dalam ghaflah. Biasa dengar ghaflah. Ghaflah jingga. Mereka tetap dalam kelalaian dan mu'ridun, mereka berpaling. Jadi bila mereka cabar Nabi, mana pun, tak ada pun, kata dah dekat. Turun pula ayat ni. Bila turun ayat ni, mereka kata, tunggu beberapa hari, tak ada juga kiamat. Maka turun surah An-Nahlu, ata amrullah. Allah tak kata dekat dah, Allah kata telah datang. Jadi Allah guna fi'il madhi kepada benda yang belum berlaku sebagai apa? Sebagai penegasan bahawa benda tu seolah dah berlaku, macam dah berlaku. Jadi kamu tak perlu ragu-ragu. Wajib berlaku. Satu. Yang kedua, pendapat kedua, kenapa Allah guna fi'il madhi kepada benda yang belum berlaku? Bagi Allah, dia tak ada fi'il madhi, tak ada mudhari', tak ada amar. Sebab apa? Sebab Allah tak pernah bercakap dusta. Tapi kalau kita ni manusia, kadang-kadang bercakap bohong. Kadang-kadang cakap tak tepat. Maka kena ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari'. Kalau yang lepas, fi'il madhi. Kalau mudhari', kalau yang akan datang tempoh sedang, fi'il mudhari'. Tapi bagi Allah, Allah cakap fi'il madhi ke mudhari' ke, benda tu pasti berlaku. Sama juga dengan ayat ni. Qad aflaha al-mu'minun. Surah Al-Mu'minun. Cuba terjemah. Sesungguhnya aflaha ni fi'il apa ni? Fi'il madhi. Sesungguhnya telah berjaya orang beriman, iaitu allazina hum fi salatihim, yang khusyuk dalam solat. Sebenarnya orang beriman ni yang khusyuk dalam solat telah berjaya ke atau akan berjaya? Akan kan? Tengah-tengah solat mana berjaya? Bila betul-betul berjaya? Bila dia masuk syurga. Tapi Allah guna apa ni? Fa'al madhi, menunjukkan apa? Siapa yang khusyuk pasti dia akan berjaya. Dia tak akan ragu-ragu, tak perlu ragu-ragu. Berbeza dengan manusia bercakap, awak telah berjaya. Belum tentu. Saya tengok muka awak ni, memang awak orang yang akan berjaya. 5A kan? Belum tentu. Tapi kalau Allah bercakap, pasti. Jadi macam mana kita nak jadi betul-betul orang berjaya? Tengoklah sifat seterusnya. Khusyuk dalam salat, menjauhkan daripada lagha, wallazina hum 'anil lagwi mu'ridun. Tengok ciri-ciri seterusnya. Okey. Jadi telah datang azab Allah ataupun hari kiamat. Maka fala tasta'jiluhu. Maka janganlah
Tastajil apa dah? Minta disegerakan. Hu tu tastajilu, hu tu balik kepada apa? Amrullah, iaitu azab ataupun kiamat. Allah bagi tahu perintah azab Allah ataupun hari kiamat pasti akan datang. Jadi kamu janganlah minta untuk disegerakan, sebab dia akan datang tepat pada waktunya. Maksudnya Allah melarang kita meminta sesuatu yang belum sampai waktunya. Kita buat kerja, bila Allah nak hukum orang musyrikin, bila Allah nak hukum orang zalim, itu bukan urusan kita. Tak perlu kita minta, ya Allah turunkan azab segera kepada mereka. Tak perlu. Itu urusan Allah. Jadi jangan kita minta sesuatu sebelum sampai pada waktunya. Dan di sini yang Allah larang ni, jangan minta segera ni, Allah larang kepada siapa? Orang musyrikin. Maknanya, kata ahli tafsir, antara sifat buruk orang musyrikin ialah suka minta segera sesuatu. Lagi teruk, mereka minta segera apa ni? Menunjukkan apa ni? Lagi bodoh. Kita biasa minta segera benda yang baik, tapi orang musyrikin minta segera azab. Jadi dia panggil apa? Dalam satu hadis, al-ajalatu minasyaitan. Al-ajalah ni gopoh. Nak cepat ni adalah daripada perangai syaitan. Tak sabar. Jadi siapa-siapa yang ada sifat gopoh, nak cepat sebelum tiba waktunya, itu adalah sama ada dia daripada syaitan ataupun perbuatan orang kafir. Cuba tengok surah Al-Hajj ayat 47. Okey. Allah kata apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa yasta'jilunaka, mereka minta segera kepada engkau bil azab. Nak beritahu kebodohan orang musyrikin ataupun manusia. Minta segera tapi azab. Maka Allah kata apa? Walan yukhlifallahu wa'adah. Tak perlu kamu minta segera. Bila Allah janji, Allah tidak akan mungkin janji. Tak perlu kamu minta segerakan. Wa inna yauman, dan ingatlah yang kamu minta tu apa dia? Wa inna yauman, sesungguhnya satu hari, inda rabbika, di sisi Tuhan engkau, ka'alfi sanah, sama seperti alfu sanah, 1000 tahun, mimma ta'udun, dari apa dah yang kamu hitung. Maksud apa tu? Yang kamu minta segera azab tu di akhirat, satu hari kamu diazab di akhirat sama dengan, jadi jangan minta segera, musibah besar bagi kamu. Satu hari diseksa dalam neraka sama dengan 1000 tahun. Kalau 1000 tahun sama dengan kalilah. Okey, cuba tunjuk satu hadis. Ada satu hadis Nabi beritahu. Hadis yang pendek tu. Okey. Hadis ni mungkin kita biasa dengar ni. Hadis ni dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya, nombor hadis 6140, daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW, sesungguhnya Rasulullah SAW telah berkata, telah bersabda, bu'istu, aku telah diutuskan, dibangkitkan sebagai Rasul, wassa'ah kahataini, dan kiamat tu Nabi tunjuk 2 jari. Dalam riwayat Muslim, yakni isbu'aini, 2 jari. Dalam riwayat Muslim, Nabi sebut jari tengah dengan jari telunjuk. Jadi Nabi kata ketika aku dibangkitkan, mana 1400 tahun yang lepas,
antara aku dengan kiamat macam dua jari ni. Menggambarkan apa? Dekat. Tapi daripada mula Nabi cakap sampai sekarang dah berapa lama berlalu? Dan belum berlaku kiamat. Jadi kita nak faham, Nabi buat tu macam dekat, tapi 1400 tahun tak berlaku pun. Tak, itu banding hari dunia dengan hari akhirat. Sekarang tak ada perbandingan ni. Ketika Nabi kata aku dibangkitkan, aku dengan kiamat dah dekat dah. Padahal 1400 tahun belum berlaku. Dan mungkin kita ada 1000 tahun lagi baru berlaku kiamat. Wallahu alam. Jadi apa maksud dekat tu? Pernah dengar hadis ni? Pernah dengar. Ada apa maksud dia? Kalau orang nak pertikaikan, dia kata apa? Nabi cakap macam tak betul je. Apa dia? Kiamat kecil. Itu dah takwil. Nabi tak kata wal maut. Sebab Nabi kata tempoh Nabi diutuskan kan dengan kiamat. Kalau kita kata kematian, ada yang hidup 1400 tahun yang lepas kan, yang akan datang. Mana jauh juga dengan tempoh Nabi diutuskan. Okey. Jawapan pertama, ulama mengatakan maksud Nabi itu ialah aku dengan kiamat macam ni sebab selepas Nabi tidak ada Nabi yang lain. Selepas Nabi Muhammad tidak ada Nabi yang lain. Bila tak ada Nabi yang lain, seolah itu adalah Nabi terakhir. Seolah dia adalah dah tak jauh. Mesti berlaku kiamat. Sebab lepas ni tidak ada Nabi. Itu satu pendapat. Yang kedua, aku dengan kiamat dah dekat. Bila tu? Bila dibanding dengan masa dah berlalu sebelum Nabi Muhammad. Berapa lama masa berlalu daripada mula mula Allah cipta dunia sampailah kepada Nabi Muhammad? Berapa lama agak? Contoh kan. Sejak bila? Sejak Nabi Adam. Last sekali Nabi Muhammad. Jadi bila dibanding antara tempoh masa Nabi diutuskan dengan kiamat, dibanding dengan apa? Masa permulaan Allah cipta dunia. Jauh tak? Sebelum Nabi Muhammad. Jauh tak? Bila jauh dibanding dengan antara masa Nabi dengan kiamat, seolah dekat. Boleh faham? Dan yang ketiga, pendapat ketiga, yang waktu Nabi dibangkitkan dengan kiamat dekat tu pada ilmu Allah, bukan pada ilmu kita. Ada satu ayat kan, Allah kata apa? Innahum yarawnahu ba'ida. Innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Jadi yang kata dekat tu pada ilmu Allah, pada ilmu kita memang jauh. Ini antara dalil. Allah kata apa? Innahum, sesungguhnya mereka tu manusia melihat hari kiamat ba'id, jauh. Tapi wa narahu, kami pula melihatnya qarib, dekat, pada ilmu Allah. Okey. Kita balik pada ayat. Kemudian Allah kata apa? Subhanahu, Maha suci. Maha suci Allah, wa ta'ala, dan ta'ala apa dia? Maha tinggi. Amma yusyrikun, dari
apa yang mereka sekutukan. Apa maksud dia? Iaitu apa yang orang musyrikin sekutukan Allah. Maka sembah berhala yang tidak memberi manfaat dan mudarat. Maka Allah berlepas diri. Maha suci Allah daripada kesyirikan mereka, daripada berhala. Ada juga mengatakan maha suci Allah daripada apa yang mereka tuduh Allah, iaitu mustahil Allah mencipta semula manusia yang telah hancur. Kan antara alasan orang musyrikin Mekah, mereka tak percaya pada hari kiamat. Antara alasannya pada mereka fikir dari segi logik akal. Manusia bila dah mati, dah hancur, mana mungkin boleh dihidup seperti asal. Jadi Allah kata maha suci Allah daripada pemikiran mereka yang sesat tu. Okey, lepas tu setelah Allah membetulkan kesesatan orang-orang musyrikin yang menolak hari kebangkitan, maka Allah cerita tentang Al-Quran. Semua cerita tentang hari kiamat ada dalam Al-Quran. Wa yunazzilu, dia menurunkan. Dia ni siapa? Allah. Al-Malaikah. Malaikah. Seorang ke ramai? Seorang ke ramai? Ramai. Kalau seorang? Malaikun. Okey. Dari segi perkataan memang menunjukkan ramai. Tapi dari segi maksud sebenarnya seorang. Sebab yang membawa wahyu siapa? Jibril seorang je. Dia menurunkan malaikah. Berruh dengan ruh. Min amrihi, dari perintahnya. Okey. Jadi yang membawa wahyu ialah Jibril satu je. Tapi Allah guna malaikah ramai. Kenapa? Kekuatan ataupun darjat Jibril. Mana Allah nak begitu, Jibril adalah malaikat yang terbaik dan dia adalah ketua dan mewakili semua para malaikat. Satu. Yang kedua, Allah menurunkan malaikat dengan apa? Ruh. Ruh ni apa maksudnya? Wahyu. Kenapa Allah guna Quran ataupun wahyu tu dengan nama perkataan ruh? Itu tadabbur. Allah nak bagi tahu, Allah turunkan Al-Quran ataupun wahyu. Tapi perkataan Quran pun Allah tak guna, wahyu pun tak guna. Allah sebaliknya guna ruh. Mesti ada sesuatu Allah nak sampaikan. Hidup apa? Yelah, menghidupkan apa? Dalam badan kita sekarang hidup sebab apa? Sebab ada roh. Jadi kalau roh menghidupkan jasad, maka Al-Quran menghidupkan hati. Jadi kalau badan kita, roh keluar, jasad kita mati, tak ada guna. Orang tanam. Maka begitu juga Quran, kalau tidak ada hati, tidak ada Al-Quran, hati itu sebenar dah mati, macam mayat yang mati, sepatut dibuang dah, ditanam. Maksudnya roh tu kiasan ke macam mana? Kiasan. Allah nak beritahu kalau roh menghidupkan jasad kita, maka Quran sama fungsinya, iaitu menghidupkan hati. Siapa yang tidak ada Al-Quran dalam hatinya, memang hatinya mati. Sama dengan badan yang tidak ada roh. Batu ulama kata ada yang orang tu dah mati tapi dia tetap hidup. Dan ada orang yang hidup tapi sebenarnya dah mati. Faham? Ada orang yang mati tapi dia sebenarnya hidup. Siapa? Syahid, syuhada. Tak, orang beriman.
Orang beriman bila dia fizikal dia mati, tapi pahala dia, kebaikannya mengalir seolah dia hidup. Kita tengok yang saya boleh hurai ni daripada kata-kata siapa? Ahli tafsir, ulama. Mereka dah mati, tapi pahala sampai tak pada mereka. Jasadnya mati, hatinya hidup. Dan ada orang yang hidup tapi sebenarnya dah mati pun. Siapa? Orang yang tidak ada Al-Quran dalam hatinya. Dia berjalan, dia bekerja, dia makan, dia minum, dia berkahwin, tapi sebenarnya dia adalah mayat. Mayat-mayat yang hidup. Jadi mana lebih banyak? Mayat yang telah mati dalam tanah ataupun mayat yang masih berjalan? Mana tahu ada buat bancian. Ini Allah nak beritahu, hati yang tidak ada Al-Quran macam hati tidak ada roh. Hati itu dah memang dah mati dah. Sebab tu Allah kata fawailun lil qasiyati qulubuhum. Celakalah orang yang hatinya keras. Kenapa? Sebab dah mati, roh tidak ada. Okey? Dan Allah sifatkan Quran sebagai roh. Tapi kita tahu tak, malaikat Jibril pun kadang-kadang Allah sifatkan dia juga adalah roh. Ruhul dalam surah apa? Panjang surah Baqarah. Surah pendek je. Al-Qadar. Tanazzalul malaikatu warruh. Itu Jibril, bukan Quran. Cuba buka surah Asy-Syu'ara ayat 197. Itu 92. Okey. Cuba kita terjemah. Wa innahu, dan sesungguhnya apa, roh ke? Okey, wa innahu, sesungguhnya ia, iaitu Al-Quran, la tanzilu. Tengok Allah guna dua harfu taukid. Satu inna, yang kedua lam. Sesungguhnya Al-Quran itu, kitab itu pasti diturun oleh Rabbil Alamin. Jadi Allah tak kata diturunkan oleh Allah, tapi diturunkan oleh Rabbil Alamin. Apa maksud dia? Maksud dia Rabbil Alamin, pencipta sekalian alam. Tapi soalan dia, kenapa Allah guna Rabbil Alamin, Allah tak guna Tanzilullah Allah? Apa mesej yang Allah nak sampaikan? Lebih berkuasa. Maksudnya? Sekarang Allah nak bagi tu Quran tu diturun oleh Rabbul Alamin. Makna apa tu? Kalau Rabbul Alamin, pencipta segala-gala, menurunkan kitab, maka kitab tu adalah satu kitab yang sangat-sangat hebat. Maka jangan pandang remeh. Jangan baca, simpan. Kan? Kalau saya kata ini surat daripada kawan kamu, besok saya bagi ini surat daripada ketua polis, beza tak cara kita terima surat tu? Beza tak? Yang mana kita terus baca dan terus nak faham, nak tahu isi kandungan? Yang mana satu? Ketua polis. Kenapa? Sebab ketua polis ada kuasa. Kita tak, tengah makan pun kita berhenti baca, betul? Tengah bersembah pun kita berhenti baca. Sebab apa? Dari siapa tu? Maka Allah nak kita faham Quran yang keturun daripada Rabbul Alamin. Macam mana kamu baca tak faham? Tak kalau kita nak menghadap Allah begitu, wahai Tuhan, aku dah baca kitab engkau, dah khatam berkali-kali, cuma tak faham je. Kan? Takkan kita nak begitu pada ketua polis, saya dah baca surah awak tapi saya tak faham, tapi saya seronok sebab dapat baca.
Makna apa tu? Kita tak rasa yang menurunkan Al-Quran adalah Tuhan yang hebat, Rabbul Alamin. Sebab tu tak ada rasa nak tahu, nak faham, nak ikut ajaran Al-Quran. Jadi siapa-siapa yang baca dan tak nak faham, dia memang tak hormat pada Tuhan. Dia tidak ada ihtiram kepada Rabbul Alamin. Okey. Kemudian Allah kata nazala bihi. Turun daripada Rabbul Alamin. Dan turun pula melalui siapa? Dia diturunkan dengan Al-Quran itu oleh Ruh Al-Amin. Datang daripada Rabbul Alamin, dibawa oleh siapa? Tengok, Allah tak kata Jibril. Allah tak kata Jibril, Allah kata Ruhul Amin. Ini sebenarnya Jibril lah. Allah tak guna Jibril. Pasal apa? Apa yang Allah nak bagi tahu? Tadi Quran dinamakan Roh, sekarang Jibril pula dinamakan Roh. Kenapa pula? Sebab Jibril membawa sesuatu yang menghidupkan hati manusia. Sebab tu antara semua malaikat ni yang turunkan rezeki apa dia? Malaikat yang turunkan rezeki. Mikail yang meniup sangkakala. Ni 3 malaikat ni Nabi selalu bacakan bila bangun malam dalam doa iftitah. Rabbu Jibril wa Mikail wa 3 malaikat yang penting dalam hidup kita. Satu bagi makan, yang kedua bagi wahyu, yang ketiga apa kepentingan kebaikan Israfil? Ada kebaikan tak Israfil? Apa dia? Kerja dia tiup sangkakala. Bila dia tiup, apa berlaku? Semua hancur. Jadi apa kebaikannya? Semua hancur. Bila Israfil tiup, itu tanda apa? Bagi orang beriman, tanda akan bermula kehidupan yang bahagia dan kekal abadi. Selagi Israfil tak tiup sangkakala, kita tak akan dapat kehidupan di akhirat yang kekal abadi. Okey. Tapi antara tiga malaikat ni, Jibril, Mikail, Israfil, yang mana paling penting dalam hidup kita? Betul? Kan Mikail yang bagi rezeki. Kita daripada pagi keluar sampai petang, tak ada buat Al-Quran ke cari rezeki? Jadi malaikat mana yang paling penting dalam hidup kita? Mikail lah, kan? Yang Jibril ni kadang-kadang malam Khamis, kan? Itu pun surah-surah tertentu. Tapi kalau rezeki, sapu semua, kan? Pagi, petang, siang, malam. Jadi Allah nak beritahu Jibril ni adalah seolah roh, memberi roh kepada kita sebab dia membawa Al-Quran. Jadi Quran datang daripada Tuhan yang hebat, dibawa pun oleh malaikat yang paling hebat. Kemudian apa sifat istimewa malaikat yang bawa Quran ni? Al-Amin. Apa maksud? Apa yang Allah nak bagi tahu? Mana Quran kalau dibawa oleh orang yang amanah, pasti akan lengkap sempurna. Tidak ada kurang, tidak ada tambahan. Ulama kata Jibril ni disifatkan Al-Amin. Satu, tepat pada waktunya. Kalau Allah kata turunkan Al-Quran ni pada Muhammad pukul 5 petang, tepat 5 petang. Dia tak mungkin awal, tak mungkin lewat. Sebab dia Al-Amin. Yang kedua, turun kepada orang yang bernama Muhammad saja. Jangan turun pada orang lain. Dia amanah bagi pada Muhammad. Cuma orang Syiah je kata Jibril tersilap bagi. Jibril bagi silap bagi pada siapa? Tak, dia silap bagi pada Muhammad, sepatut bagi pada itu Syiah punya hal lah. Yang ketiga, amanah. Apa yang Allah suruh Jibril sampaikan, 3 ayat. Tanpa dikurang, tanpa Jibril terlupa ayat. Tepat. Itu makna Al-Amin. Kemudian Quran tu mulia sebab datang daripada Rabbil Alamin. Kemudian yang membawa pun Jibril, yang malaikat yang paling mulia, dan turun pula kepada siapa? Subhanallah. Turun pada Nabi, tapi Allah tak kata pada Nabi. Allah kata apa? Ala qalbika. Jibril bawa Quran ni kepada hati. Allah tak kata alaika.
alaika kepada engkau. Betul kan? Ka tu Muhammad juga, qalbika pun Muhammad juga. Tapi kenapa Allah sebut qalbika? Apa maksud yang tersirat? Ha? Allah nak bagi Quran ni kena faham. Apa alat untuk faham Al-Quran? Hati. Allah tak kata turun pada telinga, turun pada mulut, turun pada mata. Bukan untuk dihafal, bukan untuk didengar, tapi untuk difikir dan untuk difahami. Sebab itulah bila turun pada hati, dan hati ni hati manusia yang paling mulia, malaikat paling mulia yang membawa turun pada hati manusia yang paling mulia. Akhirnya litakuna minal munzirin, supaya apa? Supaya engkau menjadi, dengan Quran ni engkau menjadi munzir. Faham? Jadi betul tak lepas dapat Quran Nabi terus bagi inzar? Betul? Daripada duduk kat gua berapa lama Nabi tak bagi peringatan. Bila dapat Quran terus kum fa'anzir. Betul kan? Sama juga jin ke siapa yang dengar Quran, bila dengar terus bagi peringatan. Tapi ramai yang dengar Quran, ramai yang baca tak bagi-bagi peringatan. Apa hal? Apalah, apa sebab? Ha? Jawapan ada dalam ayat ni. Ni. Quran tak masuk dalam hati. Dia hanya dengar, dia hanya baca, dia hanya tengok. Dia hanya tampal. Kan? Tak masuk dalam hati. Sebab itulah tak jadi munzirin. Kalau masuk dalam hati, dia faham, dia tak boleh duduk diam, dia akan sampaikan. Okey. Ustaz, jadi yang ayat 194 ni juga boleh dijadikan dalil bahawasanya yang dikatakan akal tu sebenarnya di hati. Ya. Dia sebenar kadang-kadang Allah guna aklun. Kadang-kadang Allah guna qalbun. Kadang-kadang Allah guna qalbun. Dua-dua ni adalah makna yang sama. Kadang-kadang Allah guna lubbun, ulil albab pun sama. Dan semua ni akal, qalbun tepatnya di mana? Hati. Sini, di dada. Allati fis sudur. Yang kat kepala ni apa dia? Otak. Otak. Yang kat ni dia panggil akal ataupun qalbun. Sebab itulah yang membezakan kita dengan haiwan apa dia? Yang kat sini. Haiwan ada tak otak? Ada otak udang kan? Otak lembu sedap dimakan. Tapi yang makan pun kadang-kadang macam lembu. Okey. Bilisanin Arabiyyin mubin dah. Balik pada ayat. Okey. Malaikat menurunkan Al-Quran min amrihi. Jadi saya nak ulang sekali lagi, siapa yang tidak ada Al-Quran dalam hatinya, hatinya sebenar telah mati. Malaikat turun Al-Quran kepada siapa? Ke atas man. Siapa yang yasha'u, yang dia kehendaki, min ibadihi, dari hamba-hambanya. Di sini menunjukkan Nabi, siapa ni yang Allah kehendaki, yang Allah turunkan Al-Quran? Siapa? Maknanya kata ahli tafsir, Nabi adalah daripada hasil pilihan Allah. Tak ada seorang pun yang boleh usaha nak jadi Nabi. Sebab Nabi adalah orang yang terpilih. Jadi yang mengaku Nabi itu adalah Nabi palsu lah. Jadi Nabi adalah orang yang terpilih, bukan jawatan untuk diusahakan. Ada satu hadis, cuba tengok. Pasal
qalbu Muhammad. Okey. Hadis ni hadis sahih, tapi dia hadis mauquf. Dia terhenti setakat Abdullah bin Mas'ud. Kata Abdullah bin Mas'ud, supaya kita terjemah, Inna Allah, sesungguhnya Allah nazara. Nazara apa dia? Memerhati. Fi qulubil ibad, dalam hati-hati hamba. Allah perhati, tengok hati-hati hambanya. Fawajada, lalu Allah dapati qalba Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah dapati hati Muhammad khaira qulubil ibad, sebaik-baik hati hamba-hambanya. Tengok semua. Dan Allah dapati hati Nabi Muhammad adalah hati yang paling bersih, hati yang paling layak untuk menjadi Nabi. Walaupun dia adalah apa dah? Anak yatim, orang miskin. Tapi hati Nabi adalah orang yang paling suci. Bahkan Nabi buta huruf, tapi hati suci bersih. Fastafahu, lalu Allah pilih dia linafsi, untuk dirinya. Fabta'asahu birisalati, maka Allah utuskan Muhammad dengan risalahnya. Okey. Jadi yang pertama, kelayakan untuk jadi Nabi apa dah? Bukan fizikal, bukan rupa, tapi hati. Kemudian summa nazara, kemudian Allah perhati fi qulubil ibad, dalam hati hamba-hamba yang lain selepas hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fawajada quluba ashabihi khaira qulubil ibad, maka Allah dapati hati-hati para sahabat adalah sebaik-baik hati hamba-hambanya dibanding dengan yang lain. Hati Abu Bakar, Umar, Uthman. Faja'alahu, maka Allah menjadikan sahabat-sahabat Nabi wuzara'a nabiyyi, menteri-menteri ataupun pembantu-pembantu kepada nabinya, yang sifat mereka pada yuqatiluna ala dinihi. Para sahabat ni yang dipilih oleh Allah, mereka berperang, berjihad untuk menegakkan agama Allah. Fama ra'al muslimuna hasana fahuwa indallah hasan, maka apa yang orang Islam melihat itu adalah baik, maka di sisi Allah adalah baik. Faham? Kalau para sahabat yang hatinya dibersihkan, mereka kata benda ni baik, maka umumnya baiklah benda tu. Sebab pendapat itu datang daripada hati yang baik. Wa ma ra'au sayyi'an, dan sekiranya orang Islam yang terpilih ini melihat sesuatu itu buruk, maka buruklah. Okey. Jadi siapa yang belajar tadabbur Al-Quran dan masuk dalam hati, itu antara tanda hati mereka adalah hati yang terpilih. Okey. Cuba pergi seterusnya. Kemudian daripada wahyu ni, apa peranan Nabi? Kita dah sebut tadi ke anziru, agar anziru ini fi'il amar, berilah peringatan. Tengok, Allah turunkan wahyu melalui malaikat. Kerja dengan Al-Quran tu, bila dapat Quran, apa kerja orang tu? Munzir, inzar. Bila dapat Quran, kamu dapat kerja baru. Apa dia? Bagi peringatan. Tapi bila dapat Quran, belajar tajwid je sampai ke mati. Makna Quran tu tak masuk dalam hati. Anziru, bagilah peringatan. Apa peringatan? Mesej utama daripada Al-Quran. Annahu, di sini Allah tak sebut bagi peringatan pada siapa, tapi kita boleh faham. Bagi peringatan pada siapa? Semua manusia lah. Jangan orang tertentu. Allah tak kata an anziru jemaah fil masjid ataupun jemaah fi dalam center, tempat tertentu. Tak. Allah tak sebut mana, semua sekali. Sebab tu kalau kita tengok dakwah Nabi di Mekah, Nabi bagi peringatan kepada manusia di mana? Di mana-mana. Masjid tak ada masa tu, center pun tak ada.
Tapi Allah peringatan ini kepada manusia, maka di mana ada manusia, di situlah wajib sampaikan. Cuba buka surah Al-Furqan ayat pertama. Okey, cuba terjemah. Tabarakallazi. Apa makna tabarakah? Maha? Apa makna maha berkat? Maha berkat. Tabarakah dia terjemah maha berkat. Sebenarnya belum terjemah, yang terjemah maha aja, berkat bahasa Arab lagi tu. Jadi berkat tu apa dia? Kebaikan yang banyak dan berterusan. Wa man yu'til hikmah faqad utiya khairan katsira. Siapa yang diberi hikmah iaitu Al-Quran, dia sebenarnya telah diberi khairan katsira, kebaikan yang sangat banyak. Okey, Tuhan yang maha banyak kebaikannya, allazi nazala furqan. Tengok, Tuhan banyak kebaikan. Cara Allah nak bagi kebaikan pada manusia dengan apa? Turun Al-Quran. Jadi siapa yang tak faham Al-Quran, tak beramal, dia mustahil dapat kebaikan yang banyak. Kebaikan yang banyak hanya melalui Al-Quran. Di sini Allah tak sebut Quran, Allah sebut Al-Furqan. Makna apa? Itu tadabbur tu. Kita bertanya, Allah nak begitu, Furqan tu Quran. Tapi kenapa Allah guna perkataan Furqan? Apa makna Furqan? Pembeza antara hak dan maksudnya apa? Bila kamu start tadabbur Al-Quran, automatik kamu tahu yang ni sesat, yang ni betul, yang ni hidayah, yang ni dalal, yang ni dosa, yang ni pahala. Tapi kalau kamu baca Quran, tak jelas, tak clear, masih duk dengar yang manusia cakap, sebenarnya kamu belum tadabbur Al-Quran. Al-Quran belum menjadi furqan dalam hidup kamu. Betul kan? Sebab itulah jin kali pertama dengar, jin masa tu kafir, syirik pada Allah. Bila kali pertama dengar Al-Quran, dia dapat tak furqan? Dapat, terus beriman dan terus berdakwah. Dan Allah turun kepada furqan ini kepada siapa? Abdihi. Sekarang Allah guna perkataan abdi. Siapa abdi ni? Kenapa Allah tak guna perkataan ala Muhammad? Ataupun jawatan dia ala rasulihi? Mana lebih baik? Ala Muhammad ataupun ala rasulihi ataupun ala abdihi? Kenapa? Abdi ni makna hamba. Menunjukkan dia manusia juga. Kalau manusia, ala Muhammad, Muhammad pun manusia. Muhammad nama orang kan? Tapi kalau sebut ala rasulihi pun hamba juga kan? Rasul ni memang hamba. Tapi rasul ni apa? Jawatan. Mana lebih baik? Sebut jawatan ke sebut sifatnya? Sebenarnya Muhammad menjadi mulia sebab dia rasul ke sebab dia betul-betul bersifat hamba? Sebab dia bersifat hamba lah dia layak jadi rasul. Sebab tu ulama kata, semakin manusia bersifat hamba kepada Allah, semakin tinggi nilainya di sisi Allah. Semakin tunduk, semakin tinggi. Tapi sebaliknya, semakin manusia menjadi hamba kepada manusia, semakin hina dia di sisi Allah. Okey. Jadi Allah nak beritahu hamba ni satu pengiktirafan. Engkau Muhammad adalah betul-betul hamba aku. Ada satu sifat Nabi yang betul-betul Nabi ni adalah hamba kepada Allah. Apa dia? Memberi peringatan. Tak ada satu sifat yang bila Nabi buat ni orang macam rasa pelik lah, tapi Nabi buat sebab dia adalah hamba. Dia solat malam sampai bengkak kaki. Padahal Nabi, orang macam Nabi perlu tak solat malam? Perlu tak solat malam sampai bengkak? Sebab Nabi tak ada dosa. Tapi kenapa Nabi solat malam sampai bengkak? Sebab apa jawapan dia? Afala
Aku nak menjadi abdan syakura. Hamba yang, bukan setakat hamba, tapi hamba yang bersyukur. Jadi Nabi solat malam bukan soal nak minta ampun. Nabi tak ada dosa. Tapi sebab nak menjadi hamba yang terbaik. Okey. Kemudian Al-Furqan diturun pada Muhammad. Supaya apa? Liyakuna, supaya dia menjadi lil alamina nazira. Supaya Nabi Muhammad menjadi nazir. Nazir apa ni? Ini bukan nazir masjid ni. Memberi peringatan kepada siapa? Lil alamin. Bahasa Arab sepatutnya lil alamin kat belakang ni. Sepatut ayat dia macam ni. Naziran lil alamin. Sepatut ayat macam ni. Tapi terbalik. Al-alamin duduk kat depan. Apa maksud? Allah nak bagi tahu kamu ni untuk alamin. Kamu ni Muhammad untuk semua jenis makhluk, termasuk haiwan. Dan kerjanya apa dah? Nazir. Supaya apa? Supaya Nabi jangan pilih orang tertentu, kelompok tertentu, bangsa tertentu. Kamu adalah rahmatan lil alamin. Tapi kalau kita tengok sekarang pengajaran agama, berlaku tak lil alamin? Tak. Li kelompok tertentu kan, di tempat tertentu, di waktu tertentu, di perkampungan. Saya dah sebut. Okey. Kita pergi pada ayat seterusnya. Okey, tugas kamu adalah munzir. Mesejnya apa dia? Annahu, sesungguhnya, la, tidak ada ilah, Tuhan yang disembah, illa, kecuali ana, aku. Fattaquni, maka apa dia? Maka bertakwalah. Tak habis tu. Bertakwalah. Mana kepadaku? Kat mana ni? Ni. Nun bari bawah hasad dia. Ni. Ada ya. Tapi dibuang dan dikekalkan nun berbaris bawah. Maksud terjemah, bertakwalah kepadaku. Okey. Jadi kerja Nabi apa dah? Inzar. Message yang Nabi kena sampaikan apa dia? La ilaha illa ana. Iaitu mengajak manusia hanya sembah Allah. Jangan ajak pada kumpulan tertentu, kepada mazhab, kepada diri, kepada nafsu. Tak. Biar jelas. Aku nak ajak sembah Allah saja. Kemudian, fattaquni. Apa kaitan la ilaha illallah dengan fattaquni? La ilaha illallah adalah asas, iaitu akidah. Akidah mesti jelas. Daripada akidah mesti ada apa makna takwa? Takwa ialah buat apa yang Allah, tinggal apa yang Allah. Jadi hasil daripada akidah la ilaha illa ana, mesti ada syariat. Mesti ada perintah yang kamu laksanakan. Mesti ada larangan aku yang kamu tinggalkan. Ini asas, ini kesudahannya. Jangan mengaku la ilaha tapi tak ada syariat. Sebab tu Allah kata, macam mana nak jadi orang bertakwa? Orang yang sentiasa ikut perintah Allah dan tinggal. Macam mana? Hudan, zalikal kitabu la raiba fi hudan. Jadi kalau kamu nak jadi orang bertakwa, hiduplah berpandukan petunjuk daripada Al-Quran. Okey, jelas, clear kan? Jadi tak ada yang pendapat orang ke, yang lain semua tak ada. Yang ada ialah
Satu akidah la ilaha illallah, yang kedua syariat daripada Al-Quran. Nazala bihi ruhul amin. Okey. Kita ambil satu ayat lagi. Setelah Allah menceritakan kewajipan beriman kepadanya dan bertakwa hanya kepadanya, sekarang Allah nak sebut apa sebab, apa alasan hanya wajib sembah kepadanya. Apa alasan? Sebabnya ialah khalaqa. Dia telah mencipta as-samawat, langit-langit, wal arda, dan bumi, bil haq, dengan al-haq ni kebenaran. Maksudnya di sini ialah Allah tidak pernah mencipta langit dan bumi sia-sia. Jadi bil haq tu lawan dia sia-sia. Okey. Jadi kalau orang tanya kenapa kena sembah Allah, kenapa hanya kena bertakwa padanya sahaja? Jawapannya, sebab dia hebat, dia mencipta. Satu. Yang kedua, biasa kalau Allah sebut dia hebat, Allah akan sebut dia cipta langit dan bumi. Kenapa? Kalau Allah kata sebab dia mencipta pokok, tak nampak hebat. Dan mungkin orang kata saya boleh buat pokok. Okey. Macam ada perbahasan antara seorang ulama dengan etis. Jadi ulama ni kata Allah boleh mencipta. Dia kata saya pun boleh mencipta. Dia pun letak makanan dalam bekas, dia tutup berhari-hari. Lepas tu dia buka. Lepas buka keluar ulat. Tengok saya cipta ulat. Betul? Jadi ulama ni bertanya, okey, Tuhan Allah tahu berapa ekor ulat dan dia makan apa bila dia mati. Cuba sebut berapa ekor. Dia tercengang, tak boleh buat apa. Sebenarnya bukan dia cipta, itu adalah hasil apa? Ulat tu pun sebenarnya ciptaan Allah. Kita semua boleh buat kan? Simpan makanan lama-lama ataupun simpan sampah lama-lama. Kan? 3 hari 4 hari keluar ulat beranak pinak. Jadi kehebatan Allah yang menyebabkan hanya dia saja dia berhak disembah ialah dia boleh mencipta langit yang paling hebat. Berapa lapis? 7 lapis. Kemudian tidak ada tiang, kemudian tidak ada retak walaupun dah beribu tahun. Ada tak, kalau fikir logik akal, ada tak makhluk yang mampu cipta langit? Sampai ke langit pun tak mampu. Dan mencipta bumi. Bumi pula berapa lapis? 7 lapis juga. Dan tidak sia-sia. Kemudian Ta'ala, Maha tinggi. Maha tinggi Allah amma dari apa yang mereka sekutukan. Okey. Sebab itulah siapa yang tadabbur Al-Quran, kadang-kadang tak perlu habis 30 juzuk pun. Kadang-kadang satu ayat, 2 ayat dia boleh berubah. Sebab mukjizat Al-Quran yang terbesar, kalau tongkat Nabi Musa boleh menukarkan tongkat menjadi ular, ketuk batu boleh keluar air, ketuk laut boleh terbelah menjadi lebuh raya. Tapi mukjizat Al-Quran boleh apa? Mengubah manusia menjadi manusia. Mengubah manusia yang macam haiwan ataupun lebih teruk daripada haiwan menjadi manusia yang boleh membawa kebaikan kepada seramai yang mungkin. Mengubah manusia yang boleh mengurus dunia menjadi sehingga semua makhluk Allah mendapat rahmat daripada manusia itu. Tapi semua tidak akan terjadi melainkan dengan apa? Dengan Al-Quran, Ruh. Jadi di sini Allah nak bagi tahu yang hati keras, yang hati mati,
yang melakukan kerosakan di atas muka bumi, semuanya sebab berpunca daripada hati yang rusak. Dan hati yang rusak berpunca daripada tidak ada roh, tidak ada Al-Quran. Jadi kita tidak ada pilihan untuk membaiki masyarakat, nak membaiki negara, nak membaiki manusia, nak membaiki anak-anak. Tidak ada pilihan. Melainkan mesti masukkan Al-Quran dalam hati mereka. Okey, cukup ah. Okey. Ini ada buku baru, buku terbaru. Bang pun sedap. Tadabbur, buku tadabbur yang kedua selepas surah Al-Ma'arij. Ini baru sampai tadi, baru siap tadi. Iaitu tadabbur surah Al-Munafiqun. Surah Al-Munafiqun ni Allah sebut khusus satu surah dan Allah namakan surah Al-Munafiqun. Dan di awal surah Baqarah, selepas Allah sebut tiga golongan manusia. Pertama, golongan muttaqin. Yang kedua, golongan kafirun. Yang ketiga, golongan munafiqun. Yang muttaqin ni iaitu zahir dan batin baik. Itu muttaqin. Yang kafir, zahir dan batin tak baik. Zahir dan batin tak baik. Tapi golongan ketiga yang Allah sebut di awal surah Baqarah, munafikun, iaitu zahirnya baik, batinnya buruk. Sebab itulah yang paling bahaya antara kafir dengan munafik, yang paling bahaya ialah munafik. Kenapa? Sebab ramai orang tertipu dengan zahirnya. Dia ada dua wajah kan? Dua wajah. Dan Allah sebut antara tiga golongan, muttaqin, kafirun dan munafik, yang paling banyak Allah sebut sifat-sifatnya ialah munafik. Kenapa? Paling bahaya dan ramai tertipu. Bahkan orang munafik ni ada di mana? Zaman Nabi. Hidup bersama Nabi, makan bersama Nabi, berjihad bersama Nabi, bersedekah bersama Nabi, solat berjemaah bersama Nabi. Tapi bila masuk di akhirat, dia masuk neraka paling bawah sekali. Sayyidina Umar Ibn Khattab, bila Nabi serahkan nama senarai orang munafik kepada Huzaifah Al-Yaman, maka Sayyidina Umar ni takut nama dia ada dalam senarai. Pada Sayyidina Umar ni, Nabi kata jarak antara satu syurga dengan satu syurga, macam kita di bumi, kita nampak bintang. Jarak antara syurga ke syurga. Syurga ni, yang bawah ni kita di bumi, syurga atas sikit seolah bintang di langit, jauh. Dan Nabi kata yang syurga ke atas tu tempat Umar dan Abu Bakar. Dan Nabi kata kalau ada orang yang layak, kalau ada Nabi selepas aku, orang yang layak ialah Umar. Tapi bila Nabi Umar tahu ada senarai munafik pada Huzaifah Al-Yaman, terus dia pergi cari Huzaifah, tanya, ada tak nama dia? Dia tak tanya nama orang. Kenapa? Dia dijamin ahli syurga, syurga tertinggi, layak ganti Nabi. Tapi masih ada takut dengan sifat munafik. Kenapa? Kita tak ada jaminan ahli syurga dan memang tak layak ganti Nabi pun tak layak, ganti ulama pun belum tentu. Tapi kadang-kadang tak rasa takut kan? Kenapa? Kata Imam Hasan Al-Basri, siapa yang rasa aman daripada sifat munafik, dia munafik. Siapa yang rasa takut daripada sifat munafik, dia beriman. Jadi kalau kita rasa macam okey je, kita adalah ada ciri munafik. Jadi orang beriman, semakin dia beriman, semakin dia risau, ada tak sifat munafik. Jadi soalnya kita tak tahu sifat munafik. Maka sebab itulah kena beli buku ni. Kena beli buku ni.
sifat apa ni, surah Al-Munafik membongkar sifat-sifat orang munafik yang mungkin ada pada diri kita. Bahkan sangat banyak sifat munafik ada pada orang Islam. Nabi kata, bila bercakap bohong, bila berjanji tidak tepat, bila diberi amanah khianat. Dan juga Nabi kata, solat yang paling berat bagi orang munafik, solat apa? Salat subuh dan isyak. Jadi ramai orang Islam tak pergi salat subuh berjemaah dan juga tak pergi salat isyak berjemaah. Nabi kata itu adalah ciri-ciri munafik. Jadi setiap orang wajib memiliki buku ini. Beli harganya murah aja. RM25. Siapa nak order dah boleh jual dalam. Ada jual dah? Belum lagi? Ha? Ya ke? Ha? Oh, entah letak sini ingat suruh promote dah. Tak apalah. Siapa nak beli kat sini dah ada kan? Boleh belikan. Dalam Shopee Ghulam lepas 2 hari. Lepas 2 hari insya-Allah. Tapi kalau nak beli sekarang ada kat belakang tu. Beli segera sebelum habis stok. Okey, kita tutup dengan membaca tasbih kafarah insya-Allah. Sebelum tu besok ada kelas Pagi besok kelas Sirah An-Nabawiyah pukul 10.30 insya-Allah. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترقى جنانه وتنال عظيم الأجر والغفران.